Okay, berapa yang kita nak capai. So sebelum tu mungkin daripada awareness ini, ada daripada balance, kita ada 3,000, ada 250 box kan. So kita bagi 10, ataupun sekarang ni dah kena bagi 9 lah kan, dah kena bagi 9. So dah ada target ini, apa nak kena buat adalah kita dah kena fikir 3 package. 3 package. So package yang pertama will be package yang basic. And package basic. Package yang kedua, kita ada package hot selling. Okay, package yang ketiga, kita ada package premium. Faham? Boleh? So kita ada 3 package. So kita ada package basic, package hot selling, package premium. Bulan ni 31 jadi bahagi dengan 10 lah kan. Okay, good. Boleh Fatanah. Boleh. Selagi waktu ada masa, kita pulun. Kalau memang kita ada 10 hari lagi, 10 hari lagi. Alhamdulillah. Faham Okay. So pastikan kita ada 3 package. So set, dan kita nak fokus kepada 3 package. Dan sekarang boleh tak saya nak minta masing-masing tulis kat nota masing-masing. Okay, tulis kat muka nota masing-masing package-package yang awak ada, dan pilihlah 3 yang terbaik. Pilihlah 3 yang terbaik. Maksudnya kalau package basic ni paling kecil, bukannya hanya sekadar paling murah. Package hot selling adalah package yang paling laju, paling ramai orang ambil, paling berbaloi. Dan package premium ini package yang untuk orang-orang yang package yang paling besar yang kita pernah jual. Faham tak? Package yang paling besar kita pernah jual. Okay, so tolong tulis kejap. Dan kalau dah tulis, tolong komen dan. Alah, kenapa Farouk? Why? What happened? Saya buat combo sale, sir. Kira masuk yang mana? Combo sale tu yang mana, Apis? Syaz. Sorry, Apis. Syaz, combo sale itu yang mana? Kan? Lain kali dan combo tu yang mana? Combo tu tak kisahlah. Kalau combo tu yang paling murah, ya combo basic. Kalau hot selling, ya combo yang paling laju. Kalau premium, Apis itulah. Kalau premium ini, semua perasa ada. Gitu. Farouk lambat masuk. Alah, tak apa. Dah masuk dah kan? Let's go. Cepat. Okay, dah. So, macam Tupperware tak ada set. Kita cipta set sendiri boleh. Kalau leader bagi, cipta je. So far, yang saya jumpa lah kan, yang jual Tupperware. Dulu saya bersama Puan Izwani. Memang saya recommend untuk buat package dan diorang setuju. Diorang okey. Okay, dah. So, siapa-siapa yang baru masuk, jangan lupa untuk follow dulu dan share pada kawan-kawan supaya ramai lagi boleh dapat manfaat. Dan insyaAllah, kita akan newbie here. Thank you. Amir, newbie apa Amir? Ingat Amir, fokus kita Amir. Kalau kita selalu suka pada attention ataupun maksudnya perhatian, kata macam, oh ni saya bersama geng-geng newbie, oh saya baru mula, saya baru cuba. So you punya fokus itu, and you akan buat benda-benda yang newbie buat. You akan buat pada benda-benda newbie saja. So benda-benda newbie ni macam benda-benda yang macam basic lah kan, untuk orang cuba-cuba, baru nak berniaga, baru nak kenal Facebook, baru kenal social media, tak ada masalah. Tapi kalau kita ni dah ada target kita tahu kenapa kita kena berniaga, kita ada target kita nak kena capai. So, apabila fokus kita itu kepada macam masih suka orang cakap kita ni newbie, takut-takutnya nanti you akan react dan selesa untuk jadi newbie selama-lamanya. Faham Alright. Basic tu boleh buat combo paling murah ke ambil single item? Combo. Kalau kita cerita pasal package ni, will be combo lah. Combo. Alright. Contoh package hot selling, sir. So, saya nak buat Telegram. Saya tak tahu nak share apa dalam Telegram tu. Apa yang Fiza share kat TikTok, apa yang Fiza share kat IG, apa yang Fiza share kat Facebook, share balik ke TikTok. Senang. Saya tak faham. Biha, apa yang awak tak faham? Contoh package hot selling.
Aku contoh package hot selling. Ini saya beri contoh lah Okay, so untuk package basic ini mungkin kita ada package RM50. Hot selling ini mungkin kita ada 150. Dan package premium ini 250. Baru masuk ni. Okay, lepas tu yang tak faham tu apa? Yang tak faham tu apa? Maksudnya apa? Waalaikumsalam Cik Nana 90. Okay, so far semua okay ke? Okay, so siapa yang baru masuk, sebenarnya kita sedang belajar. So awareness ini adalah kita kan nak capai target dalam masa 10 hari. Okay, kenapa 10 hari? Sebab sekarang kan memang tinggal 10 hari. Okay, so daripada kita fokus nak menyalahkan diri sendiri, nak sabotage diri sendiri, nak rasa susah, yang menyusahkan diri sendiri tu siapa? Kita sendiri, betul tak? Kita yang tak buat betul-betul daripada hari yang pertama. Kan kita banyak main, kita lalai, kan? Kita fokus pada benda yang macam ni saya pernah dengar lah satu konten kat TikTok ni, kan, apabila kita buat keputusan yang mudah, dengar elok tolong dengar elok and apabila kita ni suka buat keputusan yang mudah, kan, tahu tak nanti hasilnya tu akan nyusahkan kita. Okay, so apabila kita terpaksa buat keputusan yang susah-susah, buat perkara yang susah-susah, insya-Allah one day kan hidup kita akan lebih mudah. Contoh, benda keputusan yang mudah-mudah. Dan kita decide nak tengok TV je, nak tengok YouTube je. Kan kita nak tengok Netflix je. So kita buang masa, kita lalai. So keputusan tu akan menyebabkan hidup kita susah kemudian hari. Tapi kalau kita decide sekarang ni, kan, kita rasa okay, aku tak pandai. So you sedar tu bagus. Okay, you punya awareness tu bagus. So bila you kata okay, aku tak pandai, so apa nak mula? Apa aku nak kena buat? Kan, apa yang nak kena buat? So dia terpaksa belajar, terpaksa berguru, terpaksa berkuli, terpaksa buat kerja yang dia tak suka buat. Tetapi setiap benda, keputusan yang susah-susah dia buat akan memudahkan dia akan datang nanti. So sama macam kita jugalah. Bila setiap kali awal bulan, kan, kita memilih untuk relax-relax saja. Kan, kita relax-relax je, tak apalah, lama lagi. So nanti 10 hari terakhir you akan susah. Sebab apa? Satu, sebab kita tak sedar. Faham tak ni? Okay? Boleh? So ini contoh. Faham Alright, so kalau yang box pula, kalau contohlah kita nak jual box ni, mungkin kita boleh start dengan 3 box dulu. Lepas tu mungkin ada 5 box dan mungkin 7 box sampai 10 box lah. So tak ada masalah. Okay? Boleh? Okay, so sekarang bayangkan kita kena buat RM300 setiap hari. Ni contoh ni contoh. Ni contoh tuan-tuan, ni contoh. Okay? So, kalau kita fokus nak jual barang RM50. Kita fokus nak jual barang RM50. Agak-agak berapa customer yang kita perlukan untuk kita capai sale kita 300? Tolong kirakan. Tolong kirakan. Sebab orang-orang yang betul-betul serius nak capai target adalah orang-orang yang bersedia. So, setiap kali ada kelas itu, insya-Allah lah pen dan buku nota dia pantas. Kita tak naklah hanya sekadar menunggu je. So kali ini kita dah tak nak tunggu lagi dah. Okay, kita dah tak nak tunggu lagi dah. Okay, 6 orang Okay, so 6 orang customer. So kalau kita fokus nak jual package yang hot selling 150, kita perlu berapa orang customer? Kita perlu 2 orang customer. Betul? Alright, so mungkinlah kita ada package 300. Kita ada package 300. Okay, kita ada package 300. So berapa orang customer kita perlu ada? 1 orang sahaja. Okay? Faham Alright. So the real cabaran dan challenge yang sebenarnya yang kita kena fokuskan adalah bukan berapa orang yang kita kena close. Bukan berapa orang yang kita kena close. Sebab ini, tuan-tuan, ini will be hasil. Kan? Ini adalah rezeki yang Allah bagi kat kita.
Dan kadang-kadang kalau kita nak 6 orang yang beli dengan kita, kan, kita mengharapkan kita jumpa 6 orang sahaja, memang susahlah kita nak jual kan, ataupun nak dapat, betul tak? So the real benda yang kita kena fokuskan adalah yang di sini. Aktiviti bisnes kita. Kan, ataupun orang duk sebut income producing activity. Contoh kalau hari ni kena capai kena target tapi tak dapat, macam mana tu? Sebab tu saya tak suruh fokus kat sini. Little Princess 3056. Sebab tu saya tak galakkan you fokus kat sini. Sebab kalau you fokus kat target tersebut, okay, kalau tak capai, you akan kecewa. Dan kita akan kecewa. Sebab apa? Kita sendiri pun tak tahu kita boleh capai atau tidak. Tapi bukan itu yang masih jadi concern kita sebenarnya. So kalau contohlah tak capai, ya sudahlah. Tapi sebelum kita nak salahkan, okay aku tak capai. Okay aku tak capai. Adakah you dah buat yang terbaik belum? Faham tak ni? Kita dah buat the best belum? Kita dah buat yang all out belum? Kita dah spend duit ke belum? Kita dah jumpa cukup ramai orang ke belum? Kadang-kadang kita terlepas pandang benda-benda itu. Sebab apa? Fokus kita terlalu kepada sale. Setuju tak dengan saya? Cuba komen. Kalau setuju dengan saya, tolong komen setuju. Dan awak tahu, kita terlalu fokus kepada sales. Tapi kenapa tetap fokus kat situ juga? Kenapa masih fokus kat situ juga? Kita tahu benda tu membuatkan kita jadi penat, kita jadi kecewa. Dan yang letak idea tersebut, yang nak kena buat idea tersebut, so contohlah kita kena capai sale. Tapi you lupa nak check balik you punya aktiviti. Apa usaha kita? Kan, apa yang kita nak kena buat? Sebab tu sekarang ni saya nak share dulu. Daripada kita ada target ini. Sebab tengah desperate sir, tak sampai target lagi sir. Betul. Dan benda tu, bila you fokus kepada tak capai target tersebut, Cikgu Hadi, kalau kita fokus tak capai target tersebut, you akan cari banyak sangat cara macam mana you nak tolakkan salah you tu pada orang lain. Otak tu macam tu. Diri kita ni, memang otak tu dia akan jaga diri kita ni supaya kita tak akan stres. So cara paling senang tidak stres adalah menyalahkan orang. Dan you tak capai target, bukan salah orang. Kita tak capai target, bukan salah kita, bukan salah orang lain, salah kita. Betul tak? Contohlah, saya mungkin 2 minggu yang kemarin saya tak muncul, senyap je. Sebab apa? Adik saya kena COVID positif, alhamdulillah dah okey dah. Anak saya demam, test negatif. Lepas tu demam lagi, tak baik-baik, test negatif lagi. So benda tu menyebabkan saya punya fokus lari. So sekarang ni bila saya dah buat comeback balik, sebab tu inilah modulnya sendiri untuk daya saya sendiri. Dan alhamdulillah saya dah on track. Dah mula nampak hasil balik. So apa yang saya buat sekarang ni, saya nak share pada tahun depan. So kalau saya masih lalai lagi dengan diri saya tak sedarkan kepala saya ni, guys, macam Dharma, kau kena ada sekian ni. Kau kena buat ni. Cuba check balik berapa kali kau buat live, berapa konten yang kau upload, kan, berapa banyak posting yang you buat, berapa ads dah you spend. So kalau sebelum ini saya tak buat seperti apa yang saya biasa buat, dan saya buat jauh lebih sikit lagi daripada apa saya buat, so saya tak boleh marah dengan result saya sekarang. Tapi adakah saya just nak berpasrah saja? No. Sebab apa? Sebab kita masih ada 10 hari. Faham tak ni? Sebab kita masih ada 10 hari. So fokuslah dengan 10 hari yang ada itu. Dan biasanya pun bila kita ni desperate, bila kita terdesak, baru otak ni ada, betul tak? Baru otak ni ada, betul tak? Sebelum ni, sebab tak desperate, masih ada peluang, masih ada option. Esok ada lagi. Kena kat batang hidung sendiri, kena kat diri sendiri, baru you faham. Kenapa orang cakap, kalau kita ni kalau nak bekerja, kita bekerja bagi kita ada 1000 tahun lagi. Kan? Dan kenapa kita beribadah itu seperti besok kita dah nak mati. Faham tak maksud saya? Kan? So it's
satu realiti yang kita kena terima, dan benda yang terjadi itu sebab kita, attitude kita, behavior kita. So apa yang kita buat ada sebab dia, ada hasil dia. So contohlah, you jenis yang senyap je, kan, tak aktif. So bila you as orang yang senyap, tak aktif, bukannya tak pandai tau. Kita ni bukannya tak pandai, cuma kita ni lebih suka ambil jadi orang tengah. Siapa kat sini orang macam tu? Dia jenis tak nak gaduh, kan, tak nak involve, kan. Dia jenis rasa macam tak apalah, aku ikut je, flow je, the flow. Ada rezeki ada, tak ada rezeki nak macam mana. Siapa yang rasa dia adalah orang-orang macam tu dan ada behavior orang macam tu? Ada tak kat sini? Awak tahu tak kesan awak bila awak senyap, padahal awak tahu. Awak tahu cara yang terbaik. Awak tahu cara nak selesaikan. Tapi awak pilih untuk senyap. Kenapa? Sebab tak ada keyakinan. Takut nanti kita dijudge. Takut nanti kalau aku bagi cadangan salah. Padahal awak yakin dan percaya awak betul. Cuma takut. Mungkin disebabkan kenapa kita takut. Sebab daripada dulu kita dibesarkan dengan mungkin dalam environment yang tidak menyokong kita, support kita, memberikan peluang untuk kita bercakap. Dan mungkin di tempat kerja masing-masing. Dan saya tak salahkan. Tapi you kena faham, bila you berperangai macam itu, bila you berbehavior macam itu, dan berkarakter macam itu, ada akibat dia. Faham tak maksud saya ni? So sampai bila kita nak tunggu. Tunggu boleh, tak ada masalah. Tapi awak kena hadap lah apa hasil dia. Okay? Alright. So itulah kadang-kadang benda-benda yang macam ini yang kita kena selalu diingatkan lah. Okay. So kadang-kadang kita tahu kita tak boleh buat macam tu. Cuma kita tak sedar apakah akibat dia. Kita terlupa. Kita selalu ingat, okay, aku senyap je, kan, alah, aku tak buat apa-apa pun aku kena. Sebab awak tak buat apa-apa lah awak kena. Sebab awak tak buat apa-apa lah awak kena. Kau tahu kenapa kau tak cakap? Pernah tak kawan-kawan kita cakap macam tu? Awak nak ikan lah, kenapa tak cakap? Kenapa tak cakap? Boleh kita buat GTR tadi, kan? Kau nak test drive ke? Cakap je lah, bawa je, tak apa aku bagi. Gitu kan, kita bayang-bayangkan kita ada GTR, amin gitu. Tak adalah aku bawa kapcai je, kita nak pergi mamak je pun. Tapi kalau kau cakap kau nak bawa nak naik GTR, bawa je, aku okey. Kita isi minyak, kita lenjan, okey je. Tapi sebab kita tak cakap, GTR, R35, kereta. Allah. Contoh. Faham Okay, bolehkah kita sambung? Bolehkah kita sambung? So, dapat tak sesuatu daripada sharing saya tadi? Simple tapi saya harap semua faham lah. Kan? Macam mana kita behave. And kalau kita behave-nya bagus, hasilnya bagus. Dan kalau kita behave-nya itu menyalahkan orang lain, memblamekan orang lain, tak nak mengaku salah, cakap semua orang salah, so you punya fokus pada yang salah, hasil dan konsekuensinya pun benda lain juga. Faham? So kali ni, setiap kali apa yang, dia bukan apalah, sekarang ni mungkin kita tak rasa sebab kita kerja sendiri. Kan? Kenapa kita tak rasa? Sebab kita kerja sendiri. Tapi bila you ada team, benda ni sangat impact. Walaupun awak duduk senyap dalam grup kita pun kalau awak senyap, okay, dalam grup pun kalau awak senyap, itu pun impact juga. Kan, takkanlah awak nak kena tunggu orang have fun dulu, seronok dulu baru awak nak masuk. Kan? So bila grup tu nak have fun, tak ada siapa nak start, semua duduk nak jadi orang tengah aja. So kat sini, kenapa kita nak jadi orang yang lebih aktif, orang yang lebih have fun, lebih gila-gila? Sebab kita ada target kita nak capai. So bila kita bantu tim kita aktif semula, kita bantu tim kita ni lancak semula, so mereka pun akan dapat environment rancak-rancak yang positif ni semula, semua akan gerak lebih laju. Faham Okay? Ons? Rasa? Cinca? Good. So sekarang kita sambung
untuk dapatkan 6 orang customer, nak dapatkan 2 orang customer, nak dapatkan 1 orang customer, agak-agak berapa orang yang kita kena jumpa. Saya tak ada tim niaga sendiri je. Tak apa Puan Hasanah, don't worry. Tim ni janganlah kita fikir pasal kena ada dropship, kena ada agent. Tim kita ni, pasangan kita, tim kita. Anak-anak itu tim kita. Keluarga yang kat rumah itu tim kita. Allah Subhanahu Wa Taala tu business partner kita. Tak mungkinlah kita sorang-sorang. Customer kita, tim kita. Database yang sedia ada, tim kita. Supplier kita, tim kita. Yang buat kotak, tim kita. Yang supply ayam, tim kita. Yang supply cili, tim kita. So tak mungkin kita boleh berniaga sorang-sorang. Bukan kita pergi tanam cili sorang-sorang. Bukan kita pergi print kotak sorang-sorang. Jangan duk kita fikir kalau nak ada team je kena ada agent, kena ada dropship. Tak. Itu kecil sangat je. Banyak lagi. Betul tak? Saya team tuan-tuan dan puan. Sebagai tukang pom-pom girl tu. Puan, sikit lagi. So kita yang decide kita nak team yang macam mana. Dan insyaAllah Allah akan hantar team yang bagus-bagus macam tu. Faham tak? So bila kita fokus, okay, you punya fokus, you punya kepercayaan. Kalau team, okay, kena orang buat sale. So kalau orang tu tak buat sale, bukan team awak. So bila orang tu tak buat sale, so awak punya rules of engagement ialah, okay, kita fokus pada orang yang buat sale. Itu silap kita. Kenapa? Kalau orang tu tak buat sale tu, tak layak ke join dalam grup kita? Kalau dia tak komen-komen itu, kadang-kadang kita tengok balik diri kita ni. Kenapa orang tu nak kena komen balik? Faham? Boleh? Awesome. Tak apa, jangan risau. Okay, so kita sambung sikit Alhamdulillah. Okay, so nak dapat 6 orang customer kita ni, kita kena kali 10. Okay, kita kena kali 10. So nak dapat 6 orang yang beli dengan kita hari itu, kita kena jumpa at least 60 orang prospek. Kita nak dapat 2 orang customer kita kena jumpa 20 orang prospek. Dan kita nak dapat 1 orang customer kita kena jumpa 10 orang prospek. Banyak tak? Banyak lah. Sebab apa awak duk pulun nak tangguh sampai last minute. So sebab tu kalau boleh mula daripada November, tolonglah jangan buat perangai sama macam saya. Jangan buat kerja last minute. Penat tuan-tuan, penat. Tapi kadang-kadang kita yang merancang, Allah yang akan bagi yang terbaik, betul tak? Tapi at least you ada perancangan. Kan, sales tak menentu, jadi tak boleh nak target. But kalau kita duk salahkan sale pasti memang tak menentu. Macam mana kita nak tahu sale kita hari ni berapa? Sale esok kita berapa? Macam mana kita nak tahu? Kita tak tahu. Tapi apa yang kita tahu adalah kita boleh susun jadual kita. Kita boleh susun aktiviti kita. Berapa banyak kita nak kena jumpa orang. Betul tak? So contohlah kita dah jumpa 10 orang. Jumpa 1 customer. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang besok pula kita jumpa 10 orang. Dapat 2. Dapat 3. Ada pula kita jumpa 10 orang langsung tak dapat apa-apa. Tapi itu kita boleh kontrol tak? Kita tak boleh kontrol. So janganlah kita letak fokus kita itu, radar kita itu. So apabila kita fokus benda kita tak boleh kontrol, dan apa yang kita dapat tu tak seperti apa kita harapkan, you akan kecewa. Dan itu kerja gila kalau kita nak urus semua benda. Mungkin ayat yang saya gunakan ini agak kasar. Tapi tuan-tuan ingat balik, kita ada 10 hari je. Kita ada 10 hari je. So takkanlah saya nak kena cakap lembut-lembut. Tak apa puan, insya-Allah nanti rezeki itu akan datang pada waktu yang diperlukan. Tapi dia macam ni dia ada sometimes itu bolehlah. Kadang-kadang tuan-tuan ada waktu-waktunya insya-Allah lah saya akan jadi lembut, cakap elok-elok, motivate, semangat. Tapi kalau ini pun dah last minute, tinggal pusingan yang terakhir, masih nak yang lembut-lembut lagi, rasa macam InsyaAllah bulan depan boleh cuba lagi. Tuan-tuan, macam mana kita tahu bulan depan kita masih hidup?
Macam mana kita nak tahu? Kita tak tahu pun. So apa kata kita just fokus dengan waktu yang Allah bagi kita sekarang ni, yang kita ada sekarang ni, dan kita be the best. Dan kalau kita dah buat yang terbaik, dah usaha yang terbaik, tak capai, yang penting aku puas hati. Saya dah buat betul-betul lah. Dan tak mungkin lah, kadang ni nampak tak, so bila kita ada planning, kita jumpa 60 orang, okay, kita close lah, Alhamdulillah, Allah bagi kita 6 customer kan, kita capai target. Tahun lupa ke? Ini 60 prospek tau. Kita masih ada 54 prospek lagi yang belum membeli. Pergilah follow up. Kita close, Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Dapatlah satu, contohlah dapat 3 prospek, 3 customer. 3 customer. Ada balance lagi 17 prospek. Pergilah follow up. Faham tak maksud saya? Betul tak? Kan? So insyaAllah, don't worry. So sekarang saya dah buat betul-betul dah, insyaAllah. Tapi dapat hasil tak? Angkanya cukup tak sebanyak ni? Dah jumpa belum 60 orang ni? Saya tak tahulah target masing-masing ni. So contohlah kalau kita fokus RM50 nak 60 orang, kita dah buat yang terbaik belum? Dah jumpa belum 60 prospek ni? Saya nak tanya. Dah jumpa belum 20 prospek hari ni? Dah bercakap tak dengan 10 orang hari ni? Sekarang pukul 12.30. Kalau kita nak jumpa 60 orang prospek ini, pagi ini at least kita kena bercakap dah 20 orang. The WhatsApp dah 20 orang. Dah call dah 20 orang. Dah set appointment 20 orang. So kalau kita ada kedai makan, dah jumpa belum cukup ramai itu? So kalau tak cukup banyak lagi, contoh dari 10 orang, 5 orang tak close, tambah lagi 10. Sebab kita nak cari ini, dan kita baru pukul 12. Bukannya 12.30 malam, baru pukul 12. Faham tak? So kadang-kadang kita tak boleh nak katakan kita ni dah buat yang terbaik dah. Rasa-rasanya banyak lagi belum kita buat. So macam mana kita nak fokus benda yang terbaik kita nak kena buat? So dah ready ke belum? Faham tak maksud saya ni? Okay, so kat mana satu kerja tugasan marketing kita yang kita nak kena fokuskan supaya dia punya outcome tu lebih lagi. Nak ke? Boleh ke? Right? Sekejap Dah boleh Alhamdulillah. So kat mana satu kita nak start, ataupun kat mana satu yang kita nak kena fokuskan diri kita tu. Okay, jom kita buat graf ni. Tolong buat graf ni. Okay, buat graf ni. Alright, boleh? Buat graf ni. So kat sini kita punya tulis kat sini important, penting. Okay, important dan penting. Lepas tu kat sini adalah kita punya seronok. Kita punya puas hati. Boleh? Buat ni dulu. So kat sini kita akan nampak lah apa yang kita nak kena fokus, kat mana kita nak kena let it go. Faham Okay. Dah. Ready? InsyaAllah. Dah lukis dah? Kalau dah lukis tolong komen dah. Tiba-tiba rasa semangat. Baru set sikit sebab tak ada anak team. Janganlah set sebab tak ada anak team. Don't worry. Kalau ada anak team pun kadang-kadang pening juga. Kan? Kalau ada anak team pun pening-pening juga.
Dah Alright, good. So kita akan mula kat sini. So daripada banyak-banyak benda yang kita nak kena start kan, nanti kita senaraikan lah. Sebab saya tak tahu tuan-tuan punya apa yang tuan-tuan mahir, apa yang tuan-tuan pakar. Tapi daripada banyak-banyak perkara aktiviti yang kita nak kena buat itu, okay, cuba kita senaraikan. Okay, so yang pertama, yang paling tak best. Kita tak seronok pun kita buat. Kan, kita rasa macam biasa-biasa je. Kan? Dan benda itu pun tak berapa nak penting sangat. Okay, tak best, tak penting. Okay, tak best, tak penting. Maksudnya tak memerlukan kita punya time consuming kat situ. So, contoh apa? Contoh macam apa yang kita tak suka buat lah. Kan? Kita tak suka buat benda tu tak penting. Contoh kita ni tak suka masak. Lepas tu disuruh, lepas tu kena macam masak pun waktu tu pun orang tak perlu. So, yang mengadang-adang masak buat apa? Contoh. Faham tak maksud saya? Kan? So, sekejap saya tengok nota saya balik. Kalau saya ada contoh-contoh yang lebih relevan. Contoh macam saya. Kan? Saya tak suka lepak. Ataupun just hang out kosong saja. Dan benda tu bagi saya just nak fulfill social need saja. So, benda tu tak penting. Okay? So, kalau tak penting ni, kalau boleh kita move on. Next. Tak payah buat. Faham tak? Contoh macam nak jalan-jalan bodoh je tu. Kan, jalan-jalan pun kadang-kadang jalan-jalan dalam kereta je, just pusing-pusing je. Kan, macam nak buang masa. So, kalau benda tu tak best, tak penting, ya move on. Faham tak ni? Kan, kuadran yang pertama ini. Okay? Boleh? Alright, so kita akan masuk kuadran yang kedua. Benda ni best. Kita suka. Mungkin minat kita. Kan? Tapi kepentingannya ada agak rendah. Tak penting. Okay, tak penting. So maksudnya benda-benda yang seronok best untuk kita, tapi benda itu tidak menyumbang banyak, kan, fokus ini, ataupun tak boleh menyumbang banyak terhadap apa yang kita nak kena capai. Ingat, kita ada target nak kena capai, tapi tak, benda tu aktiviti-aktiviti yang tak best. So apa nak kena buat adalah kita tetap kena have fun juga, tapi kita hadkan. Contoh ada orang nak me time, kan ada orang mungkin nak nak tengok Netflix ke, ataupun nak stress relief ke, nak kupi-kupi ke. Kan? So hadkan. Janganlah kau bantai sampai ke petang, kau berkopi-kopi je, kerja kau mana? Pehek tak ni? Satu dan nombor 2. So nampak tak jelas? Daripada banyak-banyak benda yang kita nak kena buat, yang pertama, kalau benda tu tak best, awak pun tak seronok buat, dan benda tu pun tidak menyumbang, tak penting dalam bisnes, move on je lah. Okay? Itu yang pertama. Dan yang kedua, benda tu best. Dia buat kita jadi feel good, rasa seronok. Tapi benda itu agak kurang penting untuk bisnes. Maksudnya kalau kita just lepak-lepak, tapi tak buat sale, tak ada buat posting marketing, tak buat design, dia tengok Netflix mungkin, betul, City HR, boleh, tapi hadkan. Kita hadkan. Okay, so far 1 nombor 2 dia faham tak? Kalau faham, tolong komen faham. Okay, kalau faham, tolong komen faham. Terima kasih yang di Facebook ada 18 orang, yang di TikTok ada 146 orang. Thank you so much. So semoga nanti makin ramai yang akan join. Okay, nanti one day mungkin esok ke, saya nak tengok lah ada 200 orang. InsyaAllah. Faham? So nampak So first thing, kalau benda tu tak best, tak penting, move on. Dan kalau benda tu best, maksudnya dia buat feel kita ni rasa seronok, kita lupa kejap pasal kerja kita, tapi jangan lama-lama sangat. Tapi benda tu tidak menyumbang dalam bisnes, hadkan. Okay? Alright. Yang ketiga, tak best. Benda ni tak best. Tapi penting. Tapi penting, tuan-tuan. Tak best tapi penting. Contoh macam apa? Mungkin macam kita punya kerja sekarang. Betul tak? Mungkin kadang-kadang ayalah, ada orang macam mana mungkin contoh saya bagi contoh. Kita nak kena buat video.
So bila buat video ni kita dah tak berapa minat. Kan, bukan tak berapa minat, maksudnya kita nak rehat kejap lah, tapi kena buat video. Faham tak? Mungkin mungkin kita ni adalah tanggungjawab ke, ataupun ada job ke. So benda tu bagi kita dah tak best dah. Kan, bagi kita dah tak best. Tapi benda tu penting. So apa nak kena buat dah, kita try to manage. Okay. Terima kasih Syahidah Romli. Terima kasih sangat. Tak apa, dah join pun saya dah seronok dah. Buat caption untuk posting. Betul lah, dia tak best tapi penting. Kan, ataupun dia macam sekarang lah, mungkin kebanyakan sekarang ni kalau kita bekerja ni, kalau kita tak rasa best, tak seseronok, tapi kena buat sebab mungkin punca rezeki kan, ataupun kita punya income, ataupun orang dah bayar kita, try to manage kan, sebab kita memang kena urus juga, kena uruskan, manage timing tersebut. Okay. So urus tu maksudnya memang kita kena letak, okay, aku siapkan kerja ini dalam masa 2 jam, so cari 2 jam tu kat mana. Kat mana kita nak letak 2 jam itu. Faham? Boleh? Dan yang terakhir, kat mana yang waktu-waktu yang paling best yang kita kena fokuskan, ataupun yang paling banyak masa kita letak kat situ adalah benda yang buat kita seronok. Okay, dan benda itu pun alhamdulillah penting juga. Kan, penting. So kat sinilah kita fokus. Contoh macam saya. Kan, fokus saya adalah, ataupun bagi saya, okay, buat sales tu penting. Kan, buat sales tu penting. Dan saya suka ajar orang buat sale. Kan. So itu fokus saya. Spend masa lebih kat situ. Janganlah fokus buka benda lain. Jangan sibuk pasal benda lain. Okay, ni saya besarkan. Saya tak best nak post content tu, kena manage sebab nak kena buat marketing juga. Kerja is kerja, business is business. Setuju. Kan, sebab tu try to manage. Dan manage ini pula, kalau saya boleh tambah baik lagi, memang kadang-kadang tak semua, bukanlah semua benda tu tak seronok. Kan, cuma try to, bukannya sekadar balance lah, bukan hanya sekadar balance, tapi try to harmonikan. So bila kita harmoni ni, dia akan pelan-pelan kita akan jadi yang ke sini. Paling tak best bila internet semua dengki dengan saya. Allahu Akbar, maafkan saya. Okay, faham tak? Dapat tak sesuatu untuk sharing saya hari ni? Okay ke? Boleh? Nampak? So, tahu tak nak fokus yang mana? Dah tahu tak nak mula yang mana? Okay? Sebab tu dalam bisnes kita, dalam marketing kita ni, cuba you senaraikan kita punya benda-benda yang kita kena buat dalam bisnes kita, marketing yang kita kena buat dalam bisnes kita. Daripada banyak-banyak jenis of marketing itu, mana satu yang paling buat awak seronok sekali? Kan? Sebab apa? Bila awak seronok, benda tu tak jadi kerja. Bila awak seronok, awak akan buat lebih lagi. Dan marketing ni bukan satu je. Betul tak? Marketing ni bukan satu je. Takkanlah satu-satunya buat konten je. Kan? Faham tak? Ingat nak, okay, share lifestyle. So, share lifestyle tu, faham tak? Itu konten. You kena faham, marketing ni bukan hanya sekadar share saja. Ada banyak sangat marketing yang you boleh buat. Kan, you boleh buat video, you boleh buat copywriting, you boleh buat design, you boleh buat kelas, you boleh buat business opportunity preview, you boleh jumpa orang, you boleh share sample, you boleh buka booth. So pilihlah benda-benda yang awak suka. Janganlah sangkutkan kepala kita ni, sempitkan kepala kita ni yang di mana kalau marketing tu marketing online. Saya tak tahulah kenapa suka sangat buat copywriting, tapi saya takut orang tak suka. Tak apa. Kan, kita takut orang tak suka itu bagi saya it's normal. Kan? Betul tak? So apa kata Nora Atira, apa yang awak tulis asah, letak dalam Telegram dulu. Kan, letak dalam Telegram dulu. So nanti keluarkanlah satu-satu. Yang penting awak kena sentiasa menulis. Sebab apa? Bila awak menulis tapi awak tidak post, tak apa, don't worry. Ramai je orang macam tu. Tapi awak kena simpan kat satu tempat. Supaya nanti awak akan ada rasa macam okay, nak buat lagi. Seronok, feel good.
Okay, faham itu je. Tapi ingat, penting atau tidak itu, kalau kita punya copywriting itu tu alhamdulillah dah jadi kita punya income. So sekarang ni kita tak penting lagi, mungkin kita suka buat copywriting, tapi copywriting tu menyumbang tak ke mana-mana. Faham Itu je. So minta zoom out Canva please. Yang mana Yang ni ke? Buat draft boleh, share dalam Telegram boleh, macam-macam boleh. Okay, boleh. So belajar banyak tak hari ni? 150 orang yang di TikTok dan 18 orang yang berada di Telegram. Okay tak? Contoh buat video tunjuk muka sendiri, masih ramai tak selesa tapi penting untuk bisnes. So itu adalah yang tak best tapi tak penting. So contohlah kalau kita tak berani tunjuk muka, buat subtitle. Manage lah. Kan, manage lah. Kita pilih lah benda tu yang penting jalan. Kan, yang penting jalan. Banyak tak? Okay, so nak tak belajar lagi dengan saya secara lebih official, lebih formal? Nak tak? So kalau nak, tolong saya 13 dan 14. Okay, 13 dan 14 November. Okay, November, Sabtu dan Ahad, tolong daftar kelas Naklah/F besar Okay. So buat live ke kat IG tidak? Sebab kalau saya punya screen ni memanjang, saya tak buat live kat IG. Kalau screen saya memanjang, saya tak buat live kat IG. Tak boleh lah, nanti dia crop. So sayang. So kalau saya buat memanjang macam ni, saya live kat TikTok, saya live kat Facebook. Okay. Alright. So ingat hari ni tuan-tuan, siapa-siapa yang dah daftar dengan saya, boleh tak PM saya sebab saya nak bagi hadiah. So untuk Aju Azura ada. Masih ada tak dengan saya hari ni? So siapa yang nak hadiah, awak bayar invest RM59, saya bagi hadiah RM99. Okay. So siapa-siapa yang nak daftar, dan ada sesi saya juga, sesi petang itu. Alright. So nanti tolong daftar sekarang, RM59 saja. Okay. Sir, lupa nak tanya, dah record ke kelas untuk hari ni? Dah habis buku tanya record ke tidak? Dah. Alright, so nanti tolong saya, siapa yang daftar, Aju Azura, siapa lagi ni? Nur Hashikin. Okay, Nur Hashikin, thank you so much. Nurlina Hashim, nanti tolong PM saya Cut Nurul Amira, Marlina binti Rais. So nama-nama yang saya sebut tu tolong PM saya, share je ataupun tag je saya kat mana-mana, saya akan bagi hadiah. Terus bagi hadiah. Okay, so siapa yang 139 orang yang nak hadiah hari ni, sambil-sambil itu join kelas bagaimana nak famous di social media. Saya rasa 13 dan 14 adalah hari yang awak kena kosongkan. Nak daftar kat mana ya? Ni. Paling senang, tulis naklah /famous ataupun pergi ke bio saya. Cut, tadi saya nampak nama awak, nanti awak PM saya Tahu, PM saya. Nanti saya bagi hadiah terus. Tahu. Kat mana sir nak register? Kak Mim Comel. Ni link dia. Ni link dia. Okay, ini link dia. Ini adalah link daftar. Saya tak boleh nak tulis lah. Okay, nak register Siti Kelantan boleh. Ni link daftar. Okay. So ni link daftar. So siapa yang nak hadiah hari ni, ataupun kalau memang susah nak jumpa, PM saya, kat DM saya je, saya akan bagi link daftar. Nanti awak dah daftar, bagi awak punya invoice, saya terus bagi hadiah. Boleh? Alright, so 138 orang semua okey ke? Dan siapa yang dah daftar, tolong komen dah daftar. Supaya insyaAllah lah, sebenarnya ramai sebenarnya yang daftar sebenarnya dengan saya hari ni. Alhamdulillah, terima kasih.
Siapa lagi ni? Cut lagi dah. Okay sir, dapat something. Terima kasih. Alright, so kalau rasa-rasa tak nak termiss lagi untuk kelas esok, besok insyaAllah, besok nak kelas lagi ke? Saya tanya dulu, besok nak kelas lagi ke? Dah daftar terbaik. Besok nak kelas lagi ke? Kalau nak, tolong komen nak. Dan boleh tak kalau saya nak jumpa muka-muka yang sama esok? Alright, so kita akan jumpa esok insyaAllah pukul 11.30. Okay? Nak kelas hari-hari, doakan saya. Doakan saya. So insyaAllah 10 hari yang balance ini, saya akan try untuk bersama anda tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita sama-sama buktikan yang sebenarnya manusia ni luar biasa. Manusia ni luar biasa. So apabila kita switch on kita punya radar kita, fokus kita, insyaAllah. Okay? Alhamdulillah. So terima kasih sekali lagi pada semua orang yang ada hari ni. So thank you so much. Thank you for your commitment. Terima kasih atas kepercayaan. Terima kasih pada yang dah daftar. So ingat, siapa-siapa yang dah daftar dan teringin nak daftar kan, ataupun nak daftar dengan tim, okay, nak daftar dengan tim, PM saya sekarang. Sebab mungkin kelas akan tutup minggu depan, dan kelas akan tutup minggu depan. So tolong buat keputusan sekarang, jangan tunggu lama-lama supaya tidak terpaksa menunggu untuk bulan Disember. Okay, so 13-14 insyaAllah. Alright, so itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Saya minta maaf kalau ada tersalah kata, tersalah bahasa. So insyaAllah yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri dan ego saya sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjalan di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. So ingat Siti Kelantan kalau nak daftar dengan tim, PM saya. So insyaAllah saya akan bagi offer yang sangat-sangat menarik lah. Alright. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.